Okey, kita mulakan Okey, pertama sekali pelajar, karangan panjang bahagian penutup perenggan terakhir sekali dalam karangan kita. Okey. Yang pertama, memanglah kamu dah tahu pendahuluan kita merupakan perenggan yang terakhir, komponen yang terakhir dan penutup kita mesti berjaya mencerminkan keseluruhan isi karangan. Ini penting student Kita buat penutup, kalau penutup kamu tak cerminkan keseluruhan isi, bermaksud penutup kamu gagal. Okey? Dan wajib penutup anda mesti ada pendapat atau idea pengarang. Pelajar, pengarang tu siapa? Kamulah pengarang dia. Alright? You are the writer, so you are writing the karangan. So pastikan penutup anda mesti mempunyai pendapat anda dan juga mencerminkan keseluruhan isi. Alright? Okey, jadi kita masuk kepada ciri-ciri penutup yang mantap. Okey, pertama sekali memanglah macam biasa, penutup anda mesti menggambarkan isi-isi yang telah dibincang. Nanti juga bagi tahu macam mana nak tunjukkan isi-isi yang dibincang tu dalam penutup kita. Alright? Okey. Kemudian yang kedua, kita berikan pendapat peribadi. Pendapat peribadi. Kemudian, cikgu dah jelaskan, sama juga macam penutup, jangan masukkan isi. Pendahuluan ke penutup, sama saja. Tak boleh masukkan isi dalam ayat anda. Ingat, ikut peraturan ni Okey, jangan masukkan isi. Tapi boleh berikan keseluruhan isi secara umum, tapi jangan masukkan isi baru. Itu maksud saya lah. Okey. Kemudian tunjukkan kosakata macam biasalah, peribahasa, penggunaan perkataan yang sesuai. Okey, dan panjang 80 hingga 100. Ini untuk pelajar yang lemah sederhana. Tapi pelajar yang nak skor A+, tulis pendahuluan penutup anda mesti dalam lingkungan 130 hingga 150 patah perkataan. Baru kamu dapat satu muka surat, lebih kurang. Dan semestinya kita buat penutup dalam satu perenggan, bukan dua, bukan tiga. Alright, student? Boleh faham Okey, jadi kita akan masuk pada teknik. Okey, cikgu nak masuk pada terus pada teknik. Ini kotak dia lah. Inilah perkaranya. Kotak inilah yang akan menentukan panjangnya lebih kurang 130 hingga 150 patah perkataan. Okey, jadi pelajar, cikgu akan buat sedikit penambahan di sini. Pastikan kamu tambahkan dalam nota anda. Alright? Siapa yang tak print lagi, pastikan kamu catat benda ni, catat dalam nota anda atau dalam kertas testpad, nanti kemudian kamu masukkan. Alright? Okay. Pertama sekali pelajar, macam mana buat penutup kita panjang 130 hingga 150 patah perkataan. Jadi, pertama sekali simpulkan. Itu dia. Simpulkan perbincangan. Bermaksud pelajar, yang ni pelajar kena buat 2 ayat. Tulis ke sana 2 ayat. Tulis, jangan tulis 2 ayat. You should have come up with 2 ideas, 2 sentences, 2 ayat. Okay? Apa nak tulis? Okay, cikgu akan bagi tahu. Okay. Nanti cikgu bagi tahu. Sabar Okay. So simpulkan perbincangan kita buat dalam 2 ayat. Okay. Cuba tengok di sini, kamu nampak tak? Ada apa? Tanda L. Lepas tu ada apa? P. Alright? Lepas tu ada tanda K. Yang ni ikut kehendak soalan pelajar. Kalau kehendak soalan kita langkah-langkah, isi kamu langkah-langkah, maka kamu ambil ayat L langkah. Kalau isi kamu punca, kamu ambil ayat P punca. Dan kalau isi kamu kesan, kita ambil ayat K kesan. Faham tak pelajar? Itu ya. Alright? Okay, ini yang pertama. Okay. Saya nak kamu tambahkan, selepas kamu dah simpulkan perbincangan, itu ayat 1 tadi. Sekarang cuba tambahkan tambahan ni. Okay, pelajar perlu berikan isi utama. Kamu tambahkan. Tulis dulu. Nanti cikgu bagi contoh. Kamu akan faham. Isi utama. Bermaksud daripada langkah-langkah yang kau bincang, daripada punca-punca yang kau bincang, daripada kesan-kesan yang you bincang tu, you berikan yang mana isi yang paling utama. Isi paling utama. Paling utama atau yang paling menonjol orang kata, which is too obvious. Okay, nanti cikgu bagi contoh. Kamu tambahkan dulu. Okay, barulah kamu akan dapat 2 ayat. Inilah penambahan yang saya lakukan untuk anda. Tambahkan Okay. Kemudian pelajar, aspek yang seterusnya kita buat bukan isi. Kita kena letakkan bukan isi. Masih ingat tak student? Student yang pernah ikuti kelas saya dari awal-awal, cikgu pernah ajar kamu pendahuluan bukan isi. Yang ni pun sama, tapi kali ni bukan isi ni kita akan buat lebih kurang 4 ayat. Mungkin kamu terkejut.
Banyak. Cikgu payah macam mana nak buat? Okey, sabar. Nanti cikgu jelaskan. Right? Mungkin kamu lupa apa tu bukan isi. Saya ulang balik ya. Bukan isi maksudnya kelas. Contoh, kalau karangan kita tahun ni keluar, langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit. Langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit. Maka isi kita ialah langkah-langkah. Betul? Dan tajuk kita ialah penyakit. Jadi bukan isi maksudnya pelajar kena fikir selain langkah, apa lagi isi yang boleh kita bincang. Contoh, kalau selain langkah, apa lagi? Kesan boleh kita bincang, boleh kita buat punca-punca, betul tak? Itu maksud bukan isi pelajar. Okey, pelajar boleh faham Okey, so perkara ni sangat penting supaya kamu tidak Okey. Sambung Okey. Nanti cikgu beritahu, jangan risau. Cikgu beritahu macam mana buat empat ni. Alright? Okey. Kemudian lepas dah buat empat itu, kamu kena berikan cadangan umum. Pelajar, cadangan umum ini biasanya satu ayat je. Ni tak boleh banyak lah. Biasanya satu ayat. Cikgu letak sini Satu ayat sudah memadai. Okey. Kemudian pelajar kena berikan peribahasa. Peribahasa wajib kalau boleh setiap perengan. Pelajar yang nak skor A, pelajar yang dapatkan 90 ke atas per 100, kalau boleh setiap perengan mesti ada satu peribahasa. Sekurang-kurangnya satu peribahasa. Maka ini satu ayat. Kemudian pelajar berikan harapan anda. Harapan ni pelajar anda boleh berikan 2 ayat. Okey, sabar nanti saya beri contoh, jangan risau. 2 ayat. Okey, bagaimana nak buat 2 ayat? Simple. Selepas kamu berikan ayat harapan kamu, harapan yang kedua pula, kamu tambahkan cikgu tambahkan ni tambahkan. Kamu berikan harapan yang berkaitan dengan isi utama tadi. Isi utama maksudnya tuan-tuan di sini. Cikgu tunjukkan I'm going to show you. Meaning that your last sentence of your penutup should able to link back to your ini isi utama yang anda buat tadi tu. Alright, kamu salin dulu. Nanti cikgu bagi contoh, kamu akan lebih faham. Okey, jadi pelajar rata-ratanya kalau kita kira berapa jumlah ayat yang kamu dapat hasilkan kalau kamu ikut teknik saya. Cuba tengok Sini 2 ayat, 2, ni 4. Jadi 4 tambah 2, 6, tambah 1, 7, tambah lagi 1, 8, tambah 2, 9, 10. Lebih kurang 10 ayat. Betul tak? Jadi 10 ayat ni, cuba fikir. Kalau kamu tambahkan penanda wacana, kamu berikan penjelasan, saya pasti dengan mudah kamu akan mendapat lebih kurang 130 hingga 150 patah perkataan. Tak percaya? Nanti cikgu akan buktikan kejap lagi. Alright? Okay, student, setakat ini ada soalan untuk saya. Ini baru intro ni dulu. Nak tanya? Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada Kalau ada soalan, sila kemukakan dalam grup. Tak ada, saya okey je. Okey Okay, good. Alright. Okay, so cikgu nak masuk pada contoh Kita nak masuk pada contoh supaya pelajar dapat lihat. Cikgu nak padam arrow ni Cikgu keluarkan arrow ni. Okay. Sekarang kita lihat latihan. Ini latihan yang saya sediakan. Alright. Okay. Kamu nampak di sini ada latih to B1. Okay. Latih to B2. Latih to B3. Dan latih to B4. Ada 4 latih to B ni. Okey, cikgu nak bagi contoh nak guna latih to B3. Cuba tengok latih to B3. Okey. Nah, cuba lihat apa tajuk dia pelajar. Pengangguran. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat tak kita pernah buat tajuk ni dulu? Ingat tak ni pelajar? Kita buat isi je, betul tak? Cikgu ajar kamu punca-punca pengangguran. Kita recall balik. Remember guys, we did. Kita buat sikap memilih pekerja. Okay. Lepas tu kemelesatan ekonomi. Lepas tu perkembangan teknologi. Betul tak?
Jadi semua ini cikgu dah jelaskan. Jadi itu yang kita buat tu hari itulah apa? Bahagian isi karangan. Tapi tak buat penutup. Jadi cikgu nak ambil kesempatan, cikgu nak buat penutup untuk bahagian pengangguran siswaza. Are you okay, student? Boleh dengar Saya harap pelajar boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh nampak paparan saya. Sekiranya ada masalah, sila kemukakan soalan dalam ruangan chat yang kita ada di sini. Okey, kita teruskan pelajar. Kita teruskan. Okey. Cuba lihat di sini. Okey. Kita dah buat pengangguran. Okey, kita cuba recall balik. Bayangkan kita dah buat, baru kita habiskan itu. Siapa ni pelajar DJ ya? Guru bash ni ya. Please, saya minta tolong. Kalau tak, saya tendang kamu Saya dari tadi nak mute, you pula unmute. Saya minta tolong beri kerjasama. Kalau tak, saya tendang kamu. Last warning Okey, sambung. Okey, pelajar sambung Alright. Okey, simpulkan perbincangan ni maksudnya pelajar. Okey, isi yang kita buat hari tu, kita recall Kita ada sikap siswaza memilih, lepas tu teknologi, lepas tu kalau tak silap saya kita pilih apa isi lagi Teknologi, memilih, lepas itu kemasukan pekerja asing, kalau tak silap saya pelajar. Siapa yang ada nota tu cuba rujuk. Dan isi keempat tu kalau tak silap saya kita buat kemerosotan ekonomi. Kalau tak silap saya. Cuba cek pelajar. Siapa yang hadir kelas masa kita buat isi pengangguran tu? Alright, ada 4 isi yang kita telah bincang. Alright? Okey. Jadi sekarang kita nak buat penutup. Okey. Jadi mudah saja pelajar. Kita nak buat simpulkan perbincangan. Simpulkan perbincangan. Maknanya apa isi yang kau bincang tu kita simpulkan. Macam mana? Simple. Okey, pelajar, rujuk nota saya tadi. Okey, kalau isi kita punca pelajar, saya kata apa? Ambil ayat P. Nampak di sini? Kita ambil ayat P. Itulah ayat pertama kita penutup. Jadi cikgu copy Saya copy je ni. Cikgu copy. I'm going to place it in my rangka tersebut tadi. Cikgu letakkan dalam rangka ni. Okey. Alright. Ikut Cikgu ajar kamu slow-slow satu demi satu supaya saya nak kamu faham. Okey, jadi pelajar memandangkan isi kita kehendak selama kita punca, maka cikgu letakkan ayat kita P, cikgu masukkan di sini. Okey, nanti cikgu lengkapkan. Cikgu nak bantu kamu saja satu Okey, ini ayat satu saya. Okey, saya letak nombor je lah, senang. Kalau tak kamu keliru. Okey, ini ayat satu saya. Okey, ayat kedua pelajar, tadi cikgu dah bagi tahu kan? Okey. Kamu kena pilih isi utama. Cikgu kembali pada kotak tadi Kita tengok. Tengok pada kotak di atas tu. Okey. Cikgu saya kata apa? Ayat kedua tu, kita pilih isi mana yang paling utama, isi mana yang paling menonjol. Jadi pelajar, dari 4 isi yang kita bincang, punca-punca tu, you rasa isi mana yang paling besar menyumbang kepada pengangguran siswaza? Kalau saya pilihlah. Contoh bagi saya, sikap memilih siswaza menjadi punca utama. Jadi, cikgu akan masukkan dalam kotak tu. Okey. Cikgu letak sinilah. Maka isi utamanya ialah, cikgu letakkan sini, sikap siswaza terlalu memilih. Sikap siswaza terlalu memilih. Okey, student, cikgu akan letakkan ni. Faham tak pelajar? Itu yang saya kata. Daripada banyak-banyak isi kamu pilih, you bagi tahu isi mana yang paling besar, yang paling utama. Maka 2 ayat beres dalam simpulkan perbincangan. Jadi pelajar dapat tak 2 ayat sekarang? Faham tak? Dah dapat 2 ayat. Okey, setakat ni ada soalan? Sila kemukakan kalau ada. Penting pastikan kamu tanya kalau tak pasti. Kemukakan soalan. Ada soalan? Tak ada cikgu, okey. Setakat ni boleh Okey, terima kasih. Bagus. Alright. Okey, sekarang pelajar kita nak
Mulakan dengan bahagian bukan isi. Okey, pelajar. Sekarang, cikgu dah katakan, isi kita apa sekarang? Punca-punca. Kalau punca-punca pengangguran, sekarang cuba fikir, apa bukan isinya? Selain punca, a part of punca, what else I can write? Apa lagi yang cikgu boleh tulis? Apa lagi pelajar? Cuba fikir. Apa lagi yang cikgu boleh tulis selain punca? Apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh buat kesan, bagus. Kesan, bagus. Okey, contoh, cikgu nak buat kesan lah. Okey, anda kata cikgu nak buat kesan. Kesan negatif Okey, pelajar. Cuba fikir, semua, I think kita ada lebih kurang 70 pelajar kat sini. Pelajar, fikir apakah kesan negatif? Apakah kesan negatif kalau pengangguran ni semakin meningkat? Cuba berikan saya 2 kesan negatif. Saya nak 2. 2 kesan. Cuba, apa kesan negatif kalau semua orang menganggur? Macam sekarang, COVID kan? Banyak syarikat ditutup, hotel-hotel besar ditutup, banyak perniagaan ditutup, mak bapak hilang peluang pekerjaan. Betul? Okey, jadi apa kesan? Cuba. Ekonomi kerajaan. Ekonomi negara merosot. Okey, terima kasih. Isi pertama ada yang kata ekonomi merosot. Okey, bagus. Apa lagi? Taraf hidup masyarakat. Thank you, Pawitra. Yes, you are right. Bagus. Taraf hidup mereka menurun, ekonomi merosot. Okey, apa lagi? Kos hidup naik. Kos hidup naik tak semestinya. Tak semestinya. Kalau pengangguran bertambah, taraf hidup menurun. Kos hidup tak tentu lagi menaik. Okey, apa lagi pelajar? Ada seorang pelajar bagi dalam grup chat private, dia kata, cikgu boleh tak saya kata kadar jenayah meningkat? Pelajar yang lain, setuju tak? Jenayah akan meningkat kalau ramai tak dapat pekerjaan. Betul tidak? Student, come on. Ya, betul. Satu isi yang cukup bagus. Terima kasih. Alright? Okay, kamu nampak tak? Saya dapat banyak isi. I'm getting a lot of isi. Alright? Jadi sekarang, saya ambil 2 je. Saya ambil 2 je. Alright? Okay, isi pertama pelajar. Cikgu letak sini. Okay, isi pertama. Maksudnya pelajar ini ayat pertama saya. Ayat pertama. Cikgu tulis. Ekonomi. Saya ikut jawapan yang kamu berikan tadi. Ekonomi negara terjejas. Saya buat simple-simple je short form. Okay. Lepas tu pelajar, ayat kedua anda, kamu berikan why. Kenapa? Kenapa ekonomi kita jatuh? Jadi pelajar, cuba fikir. Cuba fikir pelajar, kalau semua orang tak ada pekerjaan, maka kita pun tak bayar income tax, tak bayar cukai pendapatan. Dan cukai pendapatan merupakan pendapatan kerajaan. Jadi kalau orang tak bayar cukai, jadi hasil kerajaan pun berkurangan. Pendapatan kerajaan pun berkurangan, betul tak? Sebab tu kamu kata ekonomi negara terjejas. Are you okay, student? Itulah kamu beritahu dalam ayat yang kedua, why. Okey, pelajar, boleh faham Okey, sekarang kita masuk isi kedua pula. Jadi ini ayat ketiga. Okey, isi kedua saya nak guna yang diberikan oleh seorang pelajar tadi. Kadar jenayah meningkat. Tulis kadar jenayah meningkat. Yes. Lepas tu ayat yang keempat kau bagi tahu. Why? Kenapa pula jenayah meningkat? Pelajar, kau fikirlah. Kalau orang tak ada kerja, tak ada pendapatan, tapi ada keluarga nak tampung, jadi apa yang mereka buat? Mereka terpaksa mencari jalan yang mudah. Sebab tu berlaku apa? Kes rompakan, pecah masuk bank lah. Okey, sindiket dadah lah, pengedaran dadah. Dan banyak lagi perkara yang muncul. Faham pelajar? Jadi inilah perkara yang saya minta pelajar fahamkan. Jadi student, can you see not? Ada berapa jumlah ayat? Ayat 1, 2, 3, 4. Jadi dengan mudah, bukan isi, kita dapat hasilkan 4 ayat. Pelajar boleh faham? I'm going very slow. Saya nak pastikan semua pelajar boleh faham. Okey. Lepas tu pelajar, ayat yang seterusnya, kita buat cadangan umum pelajar. Okey, cadangan umum ni senang saja. Cadangan umum ni pelajar, kita ikut apa yang ayat yang cikgu dah berikan. Cadangan maksud kita bagi cadangan dah, what can be done. Okey, kamu balik pada ayat kotak tu tadi, inilah panduan anda. Ini panduan. Jadi cikgu akan copy and paste je terus. Senang cerita. Cikgu copy and paste. Tapi pelajar yang nak buat ayat sendiri boleh, tak salah.
Okey, cikgu nak mudahkan tugasan cikgu, cikgu letak copy and paste ayat cikgu yang bagi tu. Jadi yang ni memang satu ayat je lah. Alright, jadi yang ni satu ayat macam biasa seperti mana yang cikgu katakan tadi, satu ayat sudah memadai. Tak boleh banyak-banyak lah cadangan biasanya. Okey, kemudian student, pelajar beri apa? Peribahasa. Peribahasa pun siap cikgu dah bagi ni. Peribahasa ni satu ayat dah cukup, memadai dah. Okey, cuba tengok dalam nota saya, petua saya, apa peribahasa yang telah cikgu berikan. Kau tengok dalam kotak ni. Nampak? Kau tengok. Senario ini persis dengan pepatah Melayu bla 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 bla. Maka pelajar cikgu letakkan di sini. Cikgu copy, cikgu masuk di sini. Okey. Student, kamu nampak di sini peribahasa senario ini persis dengan pepatah Melayu yang berbunyi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, pelajar. Okey, ada soalan pula. Ada siapa ni? Sir, can I use the same peribahasa for all the topic? Okey. Soalan cukup bagus. Okey, pelajar, kau tengok sini. Okey. Peribahasa ni kan pelajar, peribahasa ni sebenarnya boleh kita gunakan tak kira topik sebab peribahasa ni dia lebih menjurus ke ayat yang sebelumnya. Dia menjurus ayat yang sebelumnya. Cuba tengok ayat sebenarnya apa? Ganding bahu. Jadi selagi ayat tu memang ada ganding bahu, kerjasama, memang sesuailah kita gunakan peribahasa ni. Alright? Okey, ada pula yang tanya lagi soalan. Sir, can I use my own peribahasa? Boleh. Pelajar, cikgu bagi peribahasa ni membawa maksud kerjasama. Boleh, pelajar boleh bagi peribahasa yang lain tapi maksud mesti kerja sama, boleh. Kalau nak letakkan dua peribahasa, lagi boleh, lagi bagus, lagi panjang. Are you okay student? Alright? Okay, ini yang saya katakan peribahasa. Okay, kemudian pelajar, kita berikan harapan kita. Harapan kita macam biasa. Cuba tengok dalam kotak yang cikgu berikan tadi. Okay, mana harapan tadi tu? Jadi pelajar yang nak mudahkan cerita, you boleh copy and paste. Ini kaedah saya lah. Ini kaedah saya, nanti cikgu akan buat satu-satu. Copy and paste. Cikgu letakkan dalam ayat atau kotak harapan. Okey. Beres? Ingat, harapan cikgu kata 2 ayat kan tadi? 2 ayat. Maka ni baru ayat 1. Mana satu lagi ayat? Okey, ayat satu lagi tu simple. Okey, balik pada kotak tadi tu. Balik pada kotak tadi, pelajar. Kau tengok, ayat kedua ni apa? Harapan yang berkaitan dengan isi utama. Jadi cikgu copy ni, cikgu letakkan di bawah ni. Okey. Beres tunjuk ataupun petua rangka nak buat pendahuluan. Okey. Okey, soalan. Hari ni banyak soalannya. Sir, perlu tak cikgu perlu tak nak buat rangka macam ni dalam peperiksaan? Tak payah. Cikgu tunjuk satu-satu nak ajar kamu. Nanti masa buat SPM, tak payah buat satu. Semuanya dalam kepala otak kamu. Kamu tahu ayat pertama apa, ayat kedua apa, betul tak? Tapi cikgu tunjukkan je lah apa perkara nak masukkan. Okey. Jadi pelajar, ada soalan sebelum cikgu nak buat satu penutup lengkap. Nak bagi contoh ni. Soalan setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, boleh faham ya? Ada soalan tanya? Cikgu yang masuk? Tadi. Okey, so faham Jelas Alright, bagus. Pelajar Tanjung Malim, bangsa maju kalau ada, Rawang, ada soalan silakan mukakan. Pastikan semua pelajar faham. Okey, jadi kalau tak ada soalan, pelajar standby dengan testpad. Kita nak mulakan penutup kita. Standby dengan testpad anda. Standby dengan testpad. Alright, okay. So kita mulakan penutup kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, cikgu akan buktikan. Boleh tak kita buat 130 hingga 150 dalam satu muka surat? Mesti boleh. Mesti boleh. Siapa yang conteng tu dia akan jadi gila malam ni Saya sumpah dia. Okay, siapa conteng dia akan jadi gila malam ni. Jadi gila, dia akan jadi sakai, dia akan jadi jahiliah. Okay. Jangan. Dia akan kena. Okay, student. Okay, kita mulakan belajar. So, how do we start our penutup, student? Simple. Kita mulakan penutup kita. Ikut
tuntasnya. Salin tuntasnya, koma, sudah terang lagi kan bersuluh. Sudah terang lagi kan bersuluh. Bahawa. Ini cara kita mulakan penutup pelajar. Ikut kita mulakan penutup kita, tuntasnya, sudah terang lagi kan bersuluh bahawa. Okey, pelajar kena tengok. Saya salin berdiri punca-punca. Okey, so punca-punca yang diungkapkan ini, punca-punca yang diungkapkan ini, punca-punca yang diungkapkan ini merupakan faktor. Okey, saya minta maaf sedikit pembetulan pelajar. Kita tak boleh guna dalam, kita guna untuk menyuburkan. Faktor-faktor menyuburkan pun boleh. Saya nak buat pembatalan sikit, buat pembetulan. Faktor, okey, faktor yang menyuburkan, faktor yang menyuburkan. Faktor yang menyuburkan. Okey, pelajar, apa tajuk kita sekarang pelajar? Tajuk kita apa? Pengangguran siswazah di negara kita. Masukkan topik kita. Beres. Ayat pertama lengkap. Ayat pertama kita lengkap. Okey, saya harap pelajar faham, tak ada masalah. Kalau ada soalan, sila kemukakan, boleh gunakan ruangan chat. Okey, pelajar, kita sambung dengan pelajar. Okey, tengok, saya kata apa? Kita bagi isi utama. Daripada isi yang banyak-banyak, bagi tahu isi mana yang paling utama. Jadi, bagaimana mulakan? Ni caranya. Saya berpendapat. Macam ni kita mulakan. Saya berpendapat bahawa sikap siswazah yang terlalu memilih pekerjaan, okey, menjadi penyumbang utama. Itu yang saya kata tadi. Menjadi penyumbang utama kepada fenomena di atas. Nokta. Itu cara kita bagi tahu. Maksudnya kamu bagi pendapat kamu daripada banyak-banyak isi yang kamu bagi, isi mana you rasa paling besar, yang paling utama. Inilah ayat kedua kita, bahagian penutup. Okey, setakat ni ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau ada sila kemukakan. Okey, jadi kalau tak ada, sambunglah. Bukan isi. Pelajar, kita bagi apa ni? Kesan negatif kan? So bukan isi, kita bagi kesan negatif. Jadi, cikgu akan mulakan. Seandainya, okey, permasalahan ini, permasalahan ni maksudnya pengangguran lah. Seandainya permasalahan ini tidak dibendung dengan segera, okey, tidak dibendung dengan segeranya, koma, okey, kita tengok apa isi dia. Ekonomi negara terjal kan? Okey, kamu tulislah. Ekonomi. Okey, ekonomi negara kita akan pasti terumbang-ambing. Akan pasti terumbang-ambing. Maksudnya tak kukuh lah. Okey, akan pasti akan pasti terumbang-ambing. Okey. Pada masa hadapan. Stop. Okey. Sudah, kita dah bagi tahu ekonomi negara kita akan menjadi terumbang-ambing. Okey. Alright. Lepas tu belajar, kau tengok ayat kedua kita bagi apa? Mengapa? Kita kena bagi tahu mengapa ekonomi kita jatuh. Okey, tadi saya kata apa? Pasal apa? Pasal apa? Mereka tak bayar cukai pendapatan. Betul tak? Maka inilah. Jadi, kamu tulis kat sini. Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian kerana
pungutan cukai. Pungutan cukai daripada siapa pelajar? Siapa yang bayar cukai pelajar? Anyone? Pungutan cukai daripada Rakyat. rakyat ataupun lebih khusus siapa? Golongan Masyarakat. pekerja. Orang yang bekerja yang kena bayar cukai pendapatan. Orang yang tak bekerja tak boleh bayar. Kalau kau kata masyarakat, mungkin termasuk housewife. Housewife tak bayar cukai pendapatan sebab dia tak kerja. Jadi kena bagi tahu golongan pekerja. Okey. Golongan tu salah cikgu. Apa dia? Golongan tu salah. Saya minta maaf. Okey. Thank you. Okay. Golongan. Alright. Okey. Jadi pungutan cukai daripada golongan kerajaan, daripada golongan pekerja yang menjadi sumber pendapatan kerajaan. Yang menjadi sumber pendapatan kerajaan. Okey. Semakin apa? Semakin merosot. Semakin berkurangan atau merosot. Macam inilah kita buat. Kena bagi tahu. Okey, faham? Student, ada soalan tanya? Okey, teruskan. Lepas tu apa lagi? Satu lagi kesan. Satu lagi kesan negatif. Kadar jenayah meningkat, betul tak? Jadi sambunglah. Pada masa yang sama, kadar jenayah dalam kalangan masyarakat, akan pasti meningkat. Bagai cendawan tumbuh. Kan kamu dah belajar dengan saya peribahasa kan? Masuklah. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Noktah. Simple saya buat ayat saya. Are you okay? Okay, lepas tu kamu bagi tahu why. Kenapa pula? Kenapa orang menganggur semua masuk dalam jenayah? Sebab mereka terpaksa menampung keluarga mereka, betul tak? Jadi kamu tulis, hal ini timbul. Apakala golongan penganggur terpaksa mencari jalan mudah untuk menampung keluarga mereka dengan melibatkan diri dalam aktiviti jenayah. Siapa yang bagus bagi contoh seperti apa? Pelajar seperti apa? Seperti merompak. Seperti merompak, koma. Lepas tu apa? Merompak, pengedaran dadah. Okey, pengedaran dadah dan penculikan. Stop. Inilah cara kita bagi contoh. Okey, student nampak kau tengok. Itu cara kita buat. Okey, lepas tu kita sambung Dah 4 kan? 4 ayat lengkap, beres, bukan isi. Okey, cuba tengok kotak yang seterusnya. Pelajar, kita bagi apa sekarang? Ganding cadangan umum. Ni satu ayat je. Saya salin je lah. Ganding bahu pelbagai pihak, khususnya pihak kerajaan. Saya salin je tu. Okey, ikut saya pelajar. Ganding bahu pelbagai pihak. Ganding bahu pelbagai pihak. Okey? Khususnya. Okey. Pelajar, kau tengok sini. Okey. Pelajar kena tengok betul-betul. Okey. Dalam contoh yang cikgu berikan tadi tu, kamu nampak saya kata pihak kerajaan kan? Okey, pelajar saya dah pernah ingatkan dah, kalau boleh jangan bagi secara umum. Bagi tahu siapa pihak dia. Okey, tengok. Cikgu kembali pada kotak tadi tu. Okey, kau tengok. Pelbagai pihak, khususnya pihak kerajaan. Okey.
Yang ni kalau boleh bagi tahulah siapa tu kerajaan. Okey, sekarang ni isu apa siapa ni? Isu pengangguran kan. Jadi kalau kerajaan, kementerian mana yang bertanggungjawab? Kementerian Sumber Manusia. Jadi mungkin yang tanya, cikgu saya tak pandai lah bagi kementerian. Kalau tak pandai kan lah. So sekarang nanti lepas kelas ni, dia ada masa tu masuk dalam Google, kamu type dalam Google tu senarai kabinet atau senarai kementerian. Kamu letak je senarai kementerian di Malaysia. Kamu nampak senarai kementerian tu, kamu print. Supaya kamu belajarlah apa kementerian yang ada. Kalau pasal pekerjaan, ini mestilah Kementerian Sumber Manusia, betul tak? Lepas tu ni Siswaza. Kalau Siswaza, siapa tu Siswaza? Pelajar universiti. Jadi boleh tak kita kata Kementerian Pengajian Tinggi? Pun boleh juga. Itulah kepentingan. Pelajar, you okay So tugasan malam ini, masuk dalam Google, kamu check, kamu type di sana senarai kementerian yang terdapat di negara Malaysia atau di Malaysia. Kamu akan dapat. Dan print, kamu ingatlah. Pelajar ingat saya dah bagi tahu pemeriksaan karangan anda memang semuanya berdasarkan impression. Impression sangat penting. Impresi anda penting supaya impresi pemeriksa penting supaya karangan anda meningkat. Kalau tak, kamu gagal lah. Ingat karangan pemarkan karangan sudah berubah. Lebih kepada impression pemeriksa. Okey, jadi pelajar sambung Khususnya, cikgu tak nak bagi tahu pihak kerajaan, kita bagi tahu kementerian. Khususnya kementerian khususnya Kementerian Sumber Manusia. Dan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan Kementerian Pengajian Tinggi. Lepas tu apa? Saya tengok balik ayat saya. Saya lupa apa ayat saya. Aman Afdal. Kau tengok pelajar? Aman Afdal. Bagi apa? Kau tengok negatif positif, nampak? Bagi apa? Negatif positif. Sekarang tajuk kita pelajar pengangguran negatif positif. Negatif. Jadi you just said bagi, you follow this. Mengatasi, topik apa pelajar? Pengangguran Siswaza. Itu saja pelajar. Sambung Okey, jadi sambung saya kata amat afdal bagi mengatasi, masukkan topik pengangguran di Malaysia. Okay, student, are you okay? Saya harap kamu faham. I'm going very slow for you all. Saya nak semua pelajar kena faham. Okay. Sudah? Kalau sudah, pelajar, kita berikan apa? Peribahasa. Saya copy paste je lah kan? Copy je. Peribahasa yang sama nak guna, saya alu-alukan. Kalau nak buat peribahasa sendiri, boleh tak salah. It's all up to you guys. Okay. So, cikgu letakkan kat sini, copy and paste lah. Kamu nampak? Cikgu copy and paste. Ikut. Senario ini persis dengan pepatah Melayu yang berbunyi berat sama ada pikul, ringan sama ada jinjing. Inilah peribahasa yang sesuai untuk kerja sama. Ramai tanya saya, kenapa pula kerja sama? Yelah, cuba tengok ayat ni. Ganding bahu maksudnya kerjasama. Jadi apa-apa peribahasa yang berkaitan dengan kerjasama, boleh kita masukkan. No problem. Okay. So far, ada soalan? Nak tanya? Tak ada Okay. Kita teruskan pelajar. Kita teruskan. Okay. What else? Kita bagi harapan. Student, harapan tengok. You follow je ni. So, apa topik kita? Saya katalah pengangguran perlu. Okay, negatif positif. Negatif kan? Negatif apa? Dibantras. Saya sambung. Dengan segera. Agar apa? Okay. Dibantras dengan segera. Agar apa? Ini kena pakai otak lah pelajar. Kena fikir. Kena fikirlah. Pakai otak. Okay, agar apa? Okay, cikgu akan buat. Okay. Jadi, ayat harapan saya kata, kemelut ini. Kemelut ni maksudnya masalah inilah. Kemelut ini perlu dibantras.
dengan segeranya. Agar. Agar apa? Kenapa benda nak atasi? Saya kata agar taraf hidup. Agar taraf hidup rakyat, agar taraf hidup rakyat Malaysia sentiasa terjamin. Agar sentiasa terjamin. Okey. Agar sentiasa terjamin. Dan, apa lagi? Mungkin saya kata dan kemakmuran negara. Okey? Dan kemakmuran negara dapat dicapai. Simple. Idea kamu agar apa? Bagi tahu agar apa? Kenapa nak atasi? Itu je. Okey? Sambung student Sambung Okey. Lepas tu harapan yang berkaitan dengan isi utama. Pelajar cuba tengok. Cuba tengok. Apa isi utama kita? Kita tengok. Isi utama tadi kita bagi tahu apa? Mana tadi ni. Sikap siswazah yang terlalu memilih, betul tak? Kita kaitkan balik. So kita bagi tahu apa harapan kamu. Alright? So student, ayat terakhir kita bahagian penutup. Okey. Scroll bawah. Okey, tengok saya tulis ayat terakhir. Mesti kamu kata saya berharap agar okey, apa punca kita tadi? Punca kita sikap siswazah ni sangat memilih, betul tak? Jadi saya kata agar siswazah pada hari ini atau siswazah di negara kita dapat mengubah dapat mengubah sikap mereka. Dapat mengubah sikap mereka dengan dengan mencuba nasib dalam bidang yang berbeza. Mencuba nasib dalam bidang yang berbeza. Okey. Dan tidak hanya tertumpu pada bidang yang diceburinya. Beres penutup saya. Cikgu nak letak dalam semua satu muka surat. Kamu tengoklah. Siapa yang buat dalam test pad sekolah, bagi tahu saya. Dapat tak satu muka surat? Lebih kurang satu muka surat. Ya, dapat. Yes. Kalau pelajar kira kan, nanti masa you free kau kira, I boleh garanti lah mesti 130 ke atas. Saya boleh garanti lah. Jadi pelajar, lepas ni saya tak nak pelajar kata cikgu tak ada idea lah cikgu, macam tu lah macam ni lah, tak payah. Okey, pelajar ingat kita dah ada teknik. Teknik inilah akan bantu kamu untuk menghasilkan karangan kita yang sama panjang. Semalam ada seorang budak tanya, budak form 5, dia tanya, cikgu boleh tak saya macam ni? Pendalam saya buat pendek, penutup buat pendek, tapi isi panjang gila. Ini yang kata menjatuhkan impression pemeriksa. Sebab ini menunjukkan pemeriksa akan menganggap bahawa kamu ni hanya pandai isi saja. Tapi pendahuluan, penutup tak seimbang. Jadi markah kamu terjejas dari aspek pemerengganan. Jadi sebab tu saya kata pelajar yang pandai, pelajar yang bijak, pastikan setiap isi sama panjang. Bermaksud setiap isi satu muka surat. Abdi cerita. Inilah cara kita hasilkan. Alright. Pelajar, saya nak ingatkan, saya tak kata cara saya ni terbaik, tak. Ada banyak lagi cara-cara yang bagus yang cikgu kamu ajar. Tapi bagi saya, kamu pilih cara mana yang paling senang untuk kamu untuk menghasilkan satu muka surat penutup. Okey? Soalan untuk saya buka untuk semua.
Jadi saya simple je. Saya ikut je formula saya ni. Simple. Teruskan, kita buat macam biasa. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu mungkin nak bagi satu lagi contoh yang berbeza kalau tak ada soalan. Okey. Boleh Okey, sekarang kita buat sama-sama. Tadi saya buat untuk anda kan? Sekarang kamu pula bantu saya. Okey, semua tengok latih tubi 4. Latih tubi 4. Latih tubi 4 Okey. Student, kau tengok sekarang. Sekarang kamu kena bantu saya buat penutup untuk tajuk ni. Kamu kena bantulah hulurkan idea. Guna group chat kita sama-sama kita buat. Kita buat rangka. Nanti di rumah kamu hasilkan penutup yang lengkap. So siapa yang nak berjaya hasilkan penutup yang lengkap dengan sendiri, hantar dalam grup WhatsApp kita, cikgu akan semak dan cikgu akan hantar. Alright. Setakat ni dalam grup Perfection KD dengan DJ memang tak adalah mana-mana pelajar dah siap. Kalau dah siap tu tolong hantar gambar, hantarkan. Cikgu akan semak untuk anda. Yang penting kita belajar sama-sama. Itu yang penting. Alright. Okay. Pelajar cuba tengok apa tajuk kita untuk hari ni. Amalan gaya hidup sihat. Okey, tajuk kita amalan gaya sihat dan cuba tengok kehendak sedia apa pelajar? Langkah-langkah. Kehendak soalan kita ialah langkah-langkah. Okey. Jadi pelajar, cuba bayangkan. Kita bayangkan kita nak buat pendahuluan dan buat isi. Okey, kita nak berapa isi pelajar? 4 isi. Okey pelajar, boleh tak sesiapa yang di sini sumbangkan idea? Apakah 4 langkah yang boleh kita lakukan dalam memupuk gaya hidup sihat? Pelajar, tolong sumbangkan 4 isi untuk saya. Kate, jangan conteng. Okey, saya dapat seorang dari pelajar awal, dia kata pemeriksaan kesihatan bagus. Lepas tu dia kata makanan seimbang. Okey, boleh juga. Bagus. Dah dapat 2 dah. Pemakanan seimbang, pemeriksaan kesihatan. Lagi 2. Bagus, Malitra. Dia kata bersenam, bersukan. Yes. Trinat, very good. Dah dapat 3. Yang keempat, apa lagi Langkah keempat untuk memupuk gaya hidup sihat. Boleh tak saya kata mengelakkan diri daripada amalan atau tabiat negatif? Contoh merokok, alkohol, kaki perempuan, maksudnya hubungan seks dengan wanita yang lebih daripada 1. Betul tak pelajar? Semua ni masuk sana. Are you okay? Okay, thank you so much. Kita dah dapat 4 isi pelajar. Okay, kita dah dapat 4 isi Saya ulang balik Isi pertama tadi ialah makanan seimbang. Okay, isi kedua tadi iaitu pemeriksaan kesihatan. Isi ketiga kita dapat bersukan. Dan isi yang keempat ialah elakkan tabiat negatif. Okey. Andai katalah kamu dah buat 1 isi, 1 muka surat. Kamu dah buat 4 isi, dah beres. Sekarang kita buat penutup. Are you okay, student? Alright? Andaikan, bayangkanlah kamu dah habis isi semua tu. Kamu nak buat penutup. Okey, sekarang pelajar simpulkan perbincangan. So, saya dah kata telah simpulkan perbincangan 2 ayat, betul? Okey. Kita nak buat 2 ayat. Okey, pelajar. Sekarang, bantu saya. Kita ambil ayat apa? Punca ke? Ayat langkah ke? Ayat kesan? Tengok balik kotak. Tengok balik kotak yang kita buat tadi tu. Mana kotak utama tadi? Pelajar, kita ambil ayat L ke? Ayat P ke? Ayat K? Ya, betul. Ayat L. Jadi, pelajar ikutlah ayat ni. Langkah-langkah. Okey, cikgu copy Cikgu copy. Cikgu letakkan. Sebab nanti kamu kena buat ni. Cikgu bantu kamu last. Untuk contoh yang berbeza pula. Supaya pelajar faham. Mana kotak tadi kita ni? Ni. Okey, jadi cikgu letak sini pelajar. Cikgu copy and paste. Kita ambil ayat L. Kenapa ayat L pelajar? Sebab kehendak soalan langkah. Are you okay? Alright, so alright. Kita dah berikan L. Ayat 1 saya. Ayat 1 beres. Cun. Okey, pelajar. Ayat kedua masih ingat tak? Ayat kedua ialah apa?
kita berikan isi utama. Okey, tadi 4 isi yang cikgu bagi tu. You rasa langkah mana yang paling efektif, yang paling penting yang kena buat? Agak-agak yang mana Ya, ini pendapat kamu lah. Ada tak pelajar? Kalau bagi saya makanan kot. Are you okay? Cikgu nak guna pemakanan. Pemakanan merupakan isi yang utama. Contoh. Student boleh faham? Are you with me? Alright? Okay. So, 2 ayat beres pelajar. Sekarang kita buat bukan isi. Okay. Bukan isi, saya pun dah kata 2 ayat kan? 4 ayat betul. Bukan isi, kita buat 4 ayat. Okay. Saya nak tanya pelajar sekarang. Okay. Any student nak cuba? Pelajar, kehendak seorang kita, isi kita langkah. So, kalau bukan isi nak buat apa? Kesan. Cantik sekali. Kesan positif lah Okey. So, kena bagi 2 isi kan? Okey, isi pertama. Pelajar, berikan saya kesan baik. Ni Vanusha dari Rawang dah siap bagi banyak isi. Okay, tengok isi dia Saya sebut isi dia. Dia kata dapat mengatasi, melahirkan masyarakat yang sihat, kesihatan yang terjamin, atasi obesiti, bagus. Okey, cikgu nak guna isi dia. Jadi kebaikan yang pertamanya ialah dia kata memastikan kesihatan. Memastikan kesihatan yang baik. Okey, bagus. Okey. Tapi ingat pelajar, ayat kedua apa dia pelajar? Bagi apa pelajar? Why. Nanti bagi tahulah kenapa pula kalau kita ikut langkah-langkah ni, kenapa kita kata badan kita sihat? Nanti kita bagi tahu. Okey. Yang kedua, kesan kedua pelajar, boleh tak saya kata kadar kematian rakyat Malaysia meningkat ke menurun? Abang? Ya, betul. Kadar kematian akan menurun. Jadi ini merupakan satu kebaikan. Betul? Lepas tu pelajar, berilah ayat kedua. Apa ayat kedua kamu? Why? Beres. Student, saya harap kamu faham. Cikgu bantu ni. Nanti kamu kena buat dengan sendiri dalam test pad ni. Dah siap dalam test pad, kamu hantar gambar dalam WhatsApp. Nanti cikgu semak untuk anda. Hantar dalam WhatsApp group. Jangan hantar WhatsApp peribadi saya. Sebab bermulanya kelas online saya, WhatsApp saya dah jadi macam sampah. Macam-macam. Sampai saya lupa. Jadi kalau dalam kumpulan, senang saya cari. Masukkan dalam WhatsApp group kita. Kalau pelajar KD, hantar dalam WhatsApp KD lah. Alright? Okay. Kalau DJ, hantar dalam WhatsApp. Tapi yang pelajar center lain, tak ada group kan? Jadi saya minta, kita kan ada group kan? Kamu gunakan group kita lah. Alright. Okay, pelajar, cadangan umum. Simple. Cadangan umum, simple lah. Kamu ikutlah ayat saya, student. Okay, kau tengok ayat saya. Mana balik pada ayat tu? Mana ayat cadangan? Copy and paste. Cikgu akan copy and paste je. Simple. Lepas tu kita buat sendiri. Kamu buat sendiri nanti sekejap lagi. Sebab kalau saya buat ni, memang tak ada masalah. Nampak senang. Kalau kamu buat sendiri, baru kamu lebih faham. Okey, cikgu paste dah ni. Senang cerita. Maka cadangan umum, 1 ayat. Beres. Okey. Lepas tu peribahasa simple lah, standard. Sama je kan? 1 ayat. Peribahasa kita standard. Jadi cikgu copy and paste je lah macam tadi tu. Mana tadi tu peribahasa tu? Cikgu copy and paste je lah. Copy. Dan cikgu paste. Okey. Pelajar faham? Boleh Okey, lepas tu pelajar kita buat harapan. So harapan kita, cikgu kata 2 ayat kan? Ikut je lah standard. So, pelajar rujuk balik ayat kotak tadi. Kotak asal tadi saya.
Okey, jawapan kita. Okey, cikgu letakkan sini, copy and paste. Pelajar, beres rangka kita. Cikgu dah tunjuk ajar, cikgu dah bagi tunjuk ajar. Sekarang saya nak pelajar keluarkan test pad dan mulakan penutup anda. Harapan 2 ayat, tengok ni ayat 1, ni ayat 2 kan. Kan saya kata isi utama maksudnya harapan ni. Ni maksud saya kat sini, harapan yang berkaitan dengan isi utama maksudnya kaitkan dengan pemakanan seimbang. Okey. Student? Okey. Jadi kalau tak ada masalah, saya nak sekarang kamu buat dulu. Sebab kamu buat ni, baru kamu ada soalan nak tanya. Jadi saya akan sedia membantu anda. Sekarang kita dah masa 15 minit. Ada masa lagi. Cepat, mulakan. Mulakan penutup anda. Kalau ada soalan, boleh kemukakan. Pastikan yang siapa yang dah siap tu, boleh hantar dalam WhatsApp guru kita. Nanti cikgu semak, cikgu akan hantar anda. Jadi semua pelajar dapat belajar. Are you okay, student? Faham tak arahan saya? Okay, mulakan Alright, carry on. Kalau ada soalan, chat dengan saya. I'll share all that. Yang penting cuba. Kalau tak cuba memang tak ada masalah punya. Mesti cuba. Karangan mesti kena tulis. Kalau tak berjaya lah apa yang kita belajar hari ni. Adang lagi kamu selalu. Boleh. Cikgu kata seperti menggulung segala yang dibicarakan. Boleh. Tengok ada sorakan kita berkongsi. Dari pelajar KD Adam Dia kata, cikgu, can I start like this? Menggulung segala yang dibicarakan. Boleh, kreativiti anda. Atau ada yang mula kata tuntasnya sebagai penghias bicara kita pada hari ini. Bla bla bla. Boleh. Semuanya bergantung pada kreativiti anda. Teruskan, teruskan. Okey, ini satu lagi soalan. Cikgu boleh tak masukkan bukan di situ makanan yang berkhasiat dapat meningkatkan tahap imunisasi atau keimunan badan terhadap pesakit. Boleh? Boleh. Betul lah tu. Teruskan. Kalau boleh share dalam everyone tu supaya semua dapat lihat. Semua dapat belajar.
Cuba. Saya sering membantu anda di sini. Silakan mukakan. Okey, cikgu, kalau saya nak tambahkan ayat. Okey. Nak tambahkan ayat yang mana satu? Contoh? Okey, ini contoh ayat yang dikemukakan saudara pelajar. Saya berpendapat bahawa pengambilan makanan yang seimbang berpandukan piramid makanan merupakan langkah dominan untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Bagus. Terbaik. Carry on. Very good. Terbaik. Lagi soalan? Teruskan ya pelajar. Tanya saya. Mesti kena tulis. Sekurang-kurangnya lengkapkan dulu. Baru kamu tahu apa masalah kamu. Asyik saya bercakap, saya tulis memang tak tahu apa masalah kamu. Ini ada satu soalan. Sentiasa, senantiasa. Kedua-dua pun boleh gunakan sebab ada dalam kamus dewan. Sentiasa dan senantiasa. Boleh kita gunakan kedua-duanya. Okey. Soalan bagus. Teruskan. Maksud sama saja. Okey, mungkin siapa ada yang tak faham. Senantiasa dengan sentiasa. Sama maksud. Dua-dua pun boleh guna. Apa lagi peribahasa yang lain untuk ganding bahu? Kerjasama. Banyak kerjasama yang cikgu belajar dah ni. Okey. Contohnya lah ke bukit sama didaki pun boleh. Ke bukit sama didaki. Ke lurah sama dituruni. Boleh. Nak tukar peribahasa boleh. Atau nak guna dua-dua lagi. Bagus. Okey. Saya minta tolong, ada yang tengah keluar ni, pada pengunjung ada benda yang penting cikgu sampaikan, sabar. Masa cuti ni nanti cikgu nak bagi tahu beberapa topik penting untuk membuat persiapan di rumah sebagai kerja rumah, tajuk ramalan penting. Sabar, kenapa nak keluar ni? Belum habis kelas kita ni dah keluar. Aduh, tak tahu nak cakap apalah. Soalan lagi? Soalan? Kalau dah siap tu, tolong hantar dalam grup WhatsApp. Terutama untuk pelajar saya KD, pelajar DJ, pelajar Rawang, Tanjung Malim, Bangsa Maju. Kalau nak hantar melalui staff. Staff tu akan hantar kepada saya. Itu yang cara terbaik lah.
Ada apa-apa soalan nak tanya? Kemukakan. Yang paling penting, buktikan kamu boleh hasilkan dalam satu muka surat. Penutup anda mesti dalam satu muka surat. Lebih kurang pun boleh lah, lebih kurang. Dia bergantung pada saiz tulisan anda. Kadang-kadang saiz tulisan besar tu memang muatlah satu muka surat. Ada yang kecil-kecil itu mungkin tak sampai satu. Tapi panjang dia mesti 130 hingga 150 patah perkataan. Jangan bimbang. Okey? Soalan? Pastikan yang bukan di situ kamu berikan Y ni jangan lupa jangan lupa nak bagi Y ni baru ayat kita panjang. Y. Kenapa? Guna penanda wacana. Ni pun ada Y. Baru kamu dapat 4 ayat. Kalau tak dapat 4 ayat. Okey. Student? Okey, dengar Okey. Jadi, pelajar yang tak menyambut hari raya tu ada masa, dan pelajar yang menyambut hari raya tu saya pun ada masa sebab saya rasa kali ni kamu takkan keluar kan? Takkan balik kampung dan sebagainya, betul? Jadi pelajar, saya minta tolong manfaatkan cuti yang ada. Sebab sekolah pun mungkin tak ada kelas online kan minggu depan. Okey. Jadi saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengar betul-betul. Okey. Saya nak kamu lengkapkan latih to be 1 dan 2. Ada kan? Penutup latih to be 1 dan 2 tu lengkapkan. Buat rangka dulu, lepas tu kamu buat dalam test pad. Kemudian yang dah siap hantar dan menerusi grup WhatsApp saya. Okey. Yang kedua pelajar, saya minta tolong bulan depan, maksudnya lepas habis nota ni, kita akan buat novel. So saya minta tolong bulan ni kena habis baca novel Form 5 anda, Tirani. Supaya nota lepas habis nota ni, nota akan datang tu, cikgu akan buat novel. Novel cikgu akan luangkan masa 1 bulan, 4-5 kelas. Banyak benda cikgu akan ajar novel. Jadi kalau pelajar tak baca habis lagi novel Tirani anda, kamu takkan faham. Saya minta tolong bacalah novel Tirani anda, tinggal terima. Are you okay student? Boleh? Okey. Dan pelajar yang ada masa, terutama yang tak menyambut hari raya, yang masa terluang, saya minta tolong buat karangan ni. Cikgu dah bagi. Cikgu tak nak tulis, cikgu dah sebut je. Tajuk ni penting, saya dengar. Tajuk ni memang hot. Okey? Tulis kesan-kesan pembangunan negara. Kalau ada masa, tolonglah buat rangka, dapatkan isi, buat persiapan. Kesan-kesan pembangunan negara. Kesan-kesan pembangunan negara. Okey, tak kiralah kesan negatif ke, kesan positif ke, mana-mana. Tapi ingat, karangan ni penting. Cikgu akan buat benda ni, tapi cikgu dah bagi awal-awal, buat persiapan, buat rangka. Ikut cara yang cikgu dah ajar untuk anda. Are you okay student? Boleh Okey, ada soalan tanya? Kalau tak ada, saya rasa bahagian karangan dah habis. Lepas ni cikgu takkan ajar lagi teknik-teknik Lepas ni cikgu buat karangan, cikgu terus buat apa? Tajuk-tajuk penting. Cikgu buat revisi, buat penutup, buat pendaluan. I'm not going to teach you one by one like this. Are you okay? Alright, yang penting buat revisi, baca balik pendahuluan, isi penutup yang cikgu dah ajar. Lepas tu cikgu akan mula buat karangan-karangan penting yang panjang terus. Cikgu takkan ajar satu-satu macam ni. Kita terus buat karangan. Alright? Guys, kalau tak ada soalan,
Saya sekali lagi ucapkan selamat Hari Raya Mahasiswa Batin, selamat bercuti, pelajar yang lain. Enjoy leave, stay safe. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pelajar. Jumpa lagi. Thank you.